Alright, bab 3 ini kita tengok hukum kegravitian semesta Newton. Yang pertama, daya graviti dikenali sebagai daya apa? Kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Dikenali sebagai apa daya graviti ni? Boleh rujuk buku teks, buku rujukan mana-mana, open book. Daya graviti dikenali sebagai daya apa? Daya tarikan. Daya benda? Daya semesta. Dikenali daya semesta. Alright. Yang kedua, tandakan right pada jawapan yang betul. Daya graviti adalah berkadar langsung ataupun berkadar songsan dengan hasil darat jisim dua jasad. Yang mana satu? Mana sah jawapan dia? Daya graviti adalah berkadar langsung ataupun berkadar songsan dengan hasil darat jisim dua jasad. Langsung. Berkadar langsung Berkadar langsung. Saya tak ni. Tak detect. Jawapan dia berkadar langsung. Okey, yang ketiga, hukum apakah menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, hukum apakah yang menyatakan? Ya, betul. Hukum kegravitian semesta Newton. Okey, yang simbol dia tu G huruf besar. Hukum kegravitian semesta Newton. Sampai teacher ini tak detect lah. Hukum boleh kan tulis salin sendiri hukum kegravitian semesta. Okey, hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab kedua-dua jasad tersebut. Okey, hukum kegravitian semesta. Yang keempat, rajam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya graviti bagi dua jasad di bumi. Okey, kita ada gambar rajak A tu, part A tu. Okey. Kalau tengok daya F1 dia tu jauh berbanding dengan rajah 4B. Okey, manakala rajah part C tu pula part A tu dia akan banding dengan part B lah. Manakala part C tu kalau part A dengan part B tu dari segi saiz. Kalau part C dengan part D tu dari segi jarak. Okey. Bandingkan jarak antara dua jasad. Yang pertama tu bandingkan 4A dengan 4B. Bandingkan jarak antara dua jasad. Okey, cubalah bandingkan. Mana jawapan dia? Daripada B. C. 4A lebih? So. Bandingkan jarak antara dua Jarak jasad. sama. Part A dengan part B jarak dia sama tau.
Okey, cuma dia punya apa tu beza, dia punya saiz dia berbeza. Okey, jarak dia sama, bandingkan jisim jasad-jasad tersebut. Okey, ni jawapan dia sama. Bandingkan jisim. Jisim mana yang lebih besar? Part B ke part A? Pak B. Okey. Jisim part B lebih besar daripada 4A. Bandingkan daya graviti F1 dan F2. Daya graviti F1 dan F2 yang bertindak ke atas jasad-jasad tersebut. F1 lebih besar daripada F2. F1 lebih besar daripada F2. Tak lekat. F1 lebih besar daripada F2. Nyatakan hubungan kuantiti-kuantiti fizik berdasarkan jawapan anda di A2 dan A3. Semakin bertambah, Jisim. semakin bertambah jisim, semakin Tinggi berkurang. tarikan graviti. Tinggi ke? Eh? Kurang lah kan? Semakin besar jisim, semakin kurang daya yang bertindak. Yang ni daya ni maksudnya besar ke kecil? Besar kan? Ni daya dia ke kecil. Ni jisim dia besar. Okey, jisim besar. Yang ni jisim dia kecil. Jadi semakin besar jisim, semakin kecil daya F. Okey, 3/5 daya yang bertindak ke atas suatu jasad yang melakukan gerakan membulat ialah dikenali sebagai daya apa? Daya memusat. Ya, betul. Okey, daya memusat. Okey. Daya memusat. Alright, next 3.6. Sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit bumi pada ketinggian 560 km. Okey, ni ketinggian dia. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Okey, nak kira rumus dia. G sama dengan? Ingat tak? GM. Okey. Dia ada bagi nilai ketinggian. Kalau ketinggian kena ada H lah. Rumus dia tu. Rumus yang melibatkan H apa? Jejari tambah dengan ketinggian. A campur H. Okey, lepas tu A campur H tutup kurungan kuasa 2. Tak detect dia punya ni lah. E sama dengan GM per A campur H kuasa 2. Okey, lepas tu masuk nilai G, diberi nilai G berapa? 6 point. Boleh kira 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. .67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan M, jisim. Berapa nilai M? M bumi. 5.97 darab 10 kuasa 4. Okey. Lepas tu bahagi dengan A 6.37 darab 10 kuasa 6 campur dengan 560. Okey. 60 kilo tu kena tukar ke tidak? 560 kilometer. Kena tukar darab 10 kuasa 3.
Okey, lepas tu tutup kurungan kuasa 2 kan. Berapa dapat nilai dia? Okey, cuba kira. 6.67 darab 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan 6.37 ESP 10 kuasa 6. Okey, ESP 6 campur dengan 560 tukarkan kilometer kepada bentuk piawai lah yang ni. Okey, 560 darab 10 kuasa 3. 560 darab 10 kuasa 3. Okey, berapa dapat jawapan dia? Berapakah nilai G? Dapat tak? Syntax error. Dapat tak nilai dia? Dapat 8.29. Cuba kira dapat tak 8.29 meter per saat. Boleh tak? Dapat teacher. Dapat 8.29. Okey, next nyatakan 3 pernyataan berkenaan dengan hukum Kepler. Yang ni kena ngafal ni. Apakah hukum Kepler pertama? Ingat tak hukum Kepler pertama, kedua, ketiga? Apakah hukum Kepler pertama? Berat dah lah Guana nak jawab biasa ni. Siapa nak bagi hukum Kepler pertama? Okey, hukum Kepler pertama menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet planet adalah elips. Okey, dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada titik fokusnya. Kena ngafal ni. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selemasa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Dan hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Okey. T kuasa 2 berkadar langsung dengan arc kuasa 3. Senang kali hukum Kepler ketiga lah. Okey. Ni kena hafal ni 1, 2, 3 ni. Kena hafal, faham konsep dan juga kat mana penggunaan rumus dia. Boleh tak ni? Senyap je. Boleh. Boleh. Boleh keluar biasa senyap lah ke. Okey, next nyatakan 3 ciri bagi satelit geopegun. Okey, 3 ciri. Yang pertama, dia berada dalam suatu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegun. Okey, kalau satelit geopegun ni dia bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Di mana tempoh orbit dia T sama dengan 24 jam. Iaitu sama dengan tempoh kita lah, tempoh sehari kita iaitu tempoh putaran bumi. Sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Okey, manakala ciri bagi satelit geopegun. Okey, 2 ciri satelit bagi geopegun. Bukan geopegun, non-geopegun. Salah ni dia punya ni. Tengok yang bahasa Inggeris punya. State 3 characteristic for non-geostationary. Yang bukan geopegun biasanya berada dalam orbit lebih rendah atau lebih tinggi. Dia tak tetap. Okey, kadang-kadang dia kat bawah, kadang-kadang dia kat atas. Lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Berada di atas kedudukan yang berubah-ubah di permukaan bumi.
Okey. Ni adalah bab 3. Tak banyak soalan bab 3. Ada 8 soalan je. Okey, next kita tengok bab haba. Apakah maksud haba? Siapa boleh bagi? Apakah maksud haba? Tenaga. Okey, sejenis tenaga ataupun satu bentuk tenaga. Apakah maksud keseimbangan terma? Tiada pergerakan haba bersih ke antara Okey. dua-dua. Tiada pengaliran dah haba bersih ya. Kadar pengaliran haba bersih yang dipindahkan antara dua objek adalah sifar dan suhu dua objek itu adalah samalah. Apakah maksud suhu? Suhu ialah darjah Darjah. darjah kepanasan. Suhu adalah darjah kepanasan suatu jasad. Apakah maksud muatan haba? Kuantiti haba yang diperlukan untuk memanaskan 1 Kuantiti. kilogram Sebanyak? sebanyak 1 darjah Celsius pada 1. Okey. Muatan haba ialah jumlah haba yang diperlukan oleh suatu objek untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Yang ni tak ada perkataan 1 kilogram. Yang muatan haba tentu barulah ada untuk menaikkan suhu 1 kilogram objek sebanyak 1 darjah Celsius. Apakah maksud haba pendam? Okey, haba pendam adalah haba yang diserap semasa proses peleburan dan pendindihan tanpa perubahan suhu. Okey, yang ni yang basic. Tapi kalau haba pendam tentu pula, okey, dia berubah daripada keadaan fizikal kepada keadaan fizikal yang lain. Dia tambah ayat belakang je. Kalau haba pendam tentu pelakuran pula sifat fizikal dia apa? Okey, daripada keadaan pepejal kepada cecair pada suhu tetap. Yang kat depan ni semua sama. Haba pendam ialah jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram objek daripada keadaan pepejal kepada cecair. Kalau haba pendam penguapan pula tukar pula keadaan giring dia ni daripada cecair kepada gas. Okey. Dia berkait. Dia tambah-tambah aja. Okey, next 4.10. Darjah menunjukkan seorang lelaki duduk berdekatan dengan unggung api dalam sebuah iglu untuk memanaskan badannya. Tandakan right jawapan yang betul apabila keseimbangan terma dicapai dalam situasi itu. Yang mana satu jawapan dia? Pengaliran haba bersih adalah daripada udara dalam iglu ke badan lelaki itu. Ataupun tiada pengaliran haba bersih antara udara dalam iglu dan badan lelaki itu. Bagaimanakah keseimbangan terma berlaku? Tercapai. Pengaliran haba bersih daripada Okey. Jawapan dia kalau keseimbangan terma dah tercapai dah. Yang mana satu jawapan dia dah tercapai? tiada pengaliran. Tiada pengaliran. Okey, tiada pengaliran haba bersih. Dah tak berlaku pengaliran haba bersih dah. Okey, 4.11 menunjukkan satu botol berisi susu yang sejuk. Okey, susu baby dah ni yang sejuk direndangkan ke dalam air suam sebelum diberikan kepada seorang bayi. Okey. Soalan dia, pada rajah 4.11 tu, lukis aliran haba di antara air suam dan susu yang sejuk itu. Okey. Susu sejuk, air ni panas. Jadi daripada mana ke mana dulu? Jadi air kepada dalam susu. Okey, air ke dalam susu, anak panah dia Masuk dalam. masuk dalam lah. Ya Rabbi Alamin. Ni rosak ke apa lah? Kita punya pen ni tak boleh detect dah dia punya ni tulisan dia. Okey, lukis lah. Okey, ni haba dia ke dalam, yang ni keluar. Apakah yang terjadi kepada suhu kedua-dua cecair selepas 10 minit? Kalau konsep keseimbangan terma, apa berlaku suhu dia? Suhu dia ialah? Sama. Sama suhu dia sama.
suhu sama. Okey, ataupun boleh tulislah SSR MMR sama. Prinsip fizik apa ni? Apakah prinsip fizik yang terlibat? Prinsip apa? Keabadian tenaga. Bukan. Prinsip apa ni? Keseimbangan? Keseimbangan suhu. Keseimbangan terma. Prinsip Terma. keseimbangan terma. Okey. Prinsip keseimbangan terma. Okey, C ni biasa keluar juga periksa. Disuruh kira suhu. Darjah 4.113 menunjukkan sebuah termometer yang ditentu ukur digunakan untuk mengukur suhu sup. Okey, hitungkan suhu sup itu. Kita ada air, tak nampak tak jelas tau. Okey, L05. Okey, ni L0 ni 5. Lepas tu kita ada S100. Ni S100. Iaitu bacaan dia pada 33. Okey, dan kita ada L theta. L theta kita ialah 25.5. Ni 25.5. Okey, so hitungkan suhu. Dia punya rumusnya ialah theta sama dengan theta sama dengan L theta tolak L0. Okey, boleh tulis tak? L theta tolak L0 per dengan S100 tolak L0 per dengan S100 tolak L0. S100. L100. L100. L. Length. Panjang. Tolak L. Okey. Tolak L0. S100 tolak L0. Atas tu S Atas tu L theta. L theta tolak L0. Okey, L theta tu 25.5 tolak 5. Boleh? 25.5 tolak 5. Okey. Tak boleh lah, tak detail langsung ni. Okey, lepas tu bahagi dengan 33 tolak 5. 33 tolak 5. Dapat berapa? Darab 100. 0.7. Okey, dapat darab 100. Darab 1 belum? 73. 73.21 darjah Celsius. Boleh tak? Dapat 73.21 darjah Celsius. Kita ulang balik. Okey. L. Atas tu L theta tolak L0. Bahagi S100. Okey. S100 tolak dengan L0. Jadi 25.5 tolak dengan 5 bahagi 33 tolak 5. Okey, so dapat nilai dia, dah bagi tu darab dengan 100. Dapat nilai tu darab dengan 100. So dapat 73.21. Boleh? Okey, next yang kedua, berapakah suhu sup dalam unit Kelvin? Dia nak suhu sup dalam unit Kelvin. Jadi unit Kelvin awak kena tukarkanlah 73.21 campur dengan 273 Kelvin. 273. Campur je 273. 273 campur 73.21. So dapat 346.21 Kelvin. Okey.
L theta tolak L kosong. Ni punya formula. S100 tolak L kosong. Nak cari dia punya theta dia. Okey, boleh? Boleh. Okey, next 4.12. Darjah 4.12 menunjukkan sebuah sebiji belon yang berisi air dibawa ke arah lilin yang menyala. Belon itu tidak meletup walaupun ia menyentuh nyalaan lilin. Okey. Pilih pernyataan yang manakah betul untuk menerangkan situasi ini. Air mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi. Okey, air mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi. Jawapan dia yang kedua ni yang kedua ni. Air mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi. Okey, 4.13 Rajah menunjukkan satu fenomena semula jadi yang berlaku di tepi pantai pada siang hari. Darat dan laut mempunyai muatan haba tertentu yang berbeza. Okey. Soalan dia pada Rajah 4.13, lukiskan peredaran udara yang berlaku dan namakan fenomena tersebut. Ni siang hari. Siang hari bayu apa? Bayu laut. Bayu laut. Bayu laut lah. Bayu laut maksudnya pergerakan dia mestilah daripada laut ke Laut ke darat. Okey. Darat. Laut ke darat. Pada masa waktu siang, kalau awak pergi patah, darat ni panas lah. Okey, berdarah naik ke atas. Manakala di air ni sejuk. Okey, soalan next. Gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Merujuk kepada jawapan anda pada 4.13A, angin bertiup lebih laju di waktu mana? Waktu Petang. pagi yang sejuk ke tengah hari yang panas? Tengah hari. Tengah hari yang panas tengah hari yang panas lebih kuat angin bertiup. Okey, next soalan yang keempat. Sebuah kereta akan mengalami kerosakan apabila tangki air dalam kereta kering atau mengalami kebocoran. Jelaskan mengapa air penting dalam penjagaan enjin kereta. Okey, yang pertama tadi, enjin mempunyai Tangki air. tangki air. Enjin kereta menghasilkan haba yang banyak. Ejen penyejuk. Okey. Dia merupakan ejen penyejuk. Air adalah muatan haba tertentu yang tinggi di mana ia sukar dipanaskan dan disejukkan dengan cepat. Air adalah penyimpan haba yang bertindak sebagai ejen penyejuk lah. Dan air tu boleh dipam ke bahagian enjin yang panas untuk menyerap haba. Itu 4 markah selalunya soalan ni. 4.15 pula menunjukkan dua jenis kuali dan ciri-cirinya. Tak ada gambar kuali. Okey, P mempunyai permukaan berkilat. Muatan haba tentu dia 800. Okey, jenis Q pula permukaan dia gelap. Muatan haba tentu dia 490. Jadi kita refer kepada C lah. C kecil, cepat, panas. Okey. Jadi soalan dia, Puan Su ingin membeli kuali baru. Berdasarkan maklumat yang diberi, nyatakan ciri-ciri kuali yang sesuai digunakan oleh Puan Su untuk memasak. Jenis permukaan dia. Gelap. Okey, permukaan dia gelap. Okey, nak gelap. Why gelap? Serat haba lebih baik daripada Okey, berkilat. penyerap haba yang baik. Betul, penyerap haba yang baik. Okey, muatan haba tentu dia? Rendah. Okey, rendah sebab? Cepat panas. Okey, cepat panas. Berdasarkan jawapan anda di 4.15A, tentukan kuali manakah yang dapat menyerap haba dengan berkesan dan harus dibeli oleh Puan Su. So Q lah. Seterusnya soalan pengiraan. Sebuah ceret mengandungi 1 kilogram air. Purata haba yang diserap oleh air adalah 22 joule per saat dalam masa 30 minit. Jadi kena tukar ni, 30 minit ni tukar kepada saat. Hitungkan jumlah haba.
Okey, kita ada Q sama dengan formula kita ada purata haba P darab T. Okey. Jadi kita kena tukarkan 22 darab 30 tu tukar dalam saat. 1800. So dapat 1800 darab 22 39,600 joule. Okey. Yang kedua, hitungkan kenaikan suhu pula. Okey, suhu mesti ada rumus yang melibatkan suhu lah. Q sama dengan MC theta. Jadi kita ada dah jumlah haba tadi 39,600. Okey, gising 1 kilogram. Darab air punya C, maktan haba tentu dia ialah 4,200. Nak cari ialah suhu theta. Jadi theta sama dengan 9.43 darjah Celsius. Nampak tak? Okey. Tu nilai suhu. Boleh? Boleh. Ada nak tanya? Okey, next 4.16. Teori kinetik gas berasaskan kepada andaian-andaian berikut. Molekul dalam gas bergerak dengan bebas dalam keadaan apa? Kalau awak belajar kimia, gerakan dia secara apa? Rawak. Dan mempunyai tenaga kinetik. Okey, daya tarikan antara molekul pula. Daya tarikan antara molekul Rendah. rendah. Okey, boleh diabaikan ataupun lemah. Kalau kimia tu kita panggil lemah lah. Boleh diabaikan ataupun lemah. Pelanggaran molekul antara satu sama lain dengan dinding bekas adalah Tinggi. pelanggaran jenis. Pelanggar. Pelanggaran apa? Kenyal ke tak kenyal? Tak kenyal. Tak kenyal bergerak melekat dekat dinding. Kenyal. Kenyal dia melantung balik semula. Kita panggil pelanggaran kenyal. Tinggilah tenaga kinetik dia tinggi. Okey. 4.17, Raja menunjukkan satu ketolak ais. Ni ais ada di dalam sebuah bekas yang ditutup dengan sekeping kertas. Selepas beberapa minit didapati ketolak ais tersebut telah bertukar kepada air. Namakan proses. Peleburan. Okey, proses peleburan. Suhu tidak meningkat semasa proses yang dinyatakan di 4.17a. Berikan satu sebab mengapa suhu tidak meningkat. Sebab apa? Zarah-zarah nak imbang. Kalau Haba masuk dengan haba keluar. okey. Kalau soalan kata kita tengok graf tak? Graf perubahan dekat malam ni ialah perubahan cecair pepejal kepada cecair. Pepejal dan cecair. Okey, pada masa ni suhu dibekalkan tapi malam. Untuk apa suhu yang dibekalkan tu? Tu maksud dia. Kat antara molekul. Okey, untuk memutuskan ikatan antara molekul. Okey, memutuskan ikatan antara molekul-molekul atom Okey. Antara molekul-molekul. Molekul air lah kat sini. Okey, C haba diserap untuk menukar ketolak ais kepada air adalah 3,360 joule. Hitung gising air yang bertukar kepada air. Okey, diberi nilai haba pedam tentu berlaku. L sama dengan 3.36 darab 10 kuasa 5. Okey, so ni adalah rumus haba pendam tentu pelakuran lah. Q sama dengan ml. Okey, L kat sini fusion pelakuran. So masuk saja nilai kita nak gising. So masuk nilai quantity of heat dia bagi 3,360. Lepas tu dia bagi nilai L ialah 3. Nak cari M. 3.36 darab 10 kuasa 5. Okey, berapakah nilai M? Sekejap. Yang ni bagi sini.
Dapat tak? 1 darab 10 1/100. kuasa. 1/100. 0.01. Ya, 0.01 ataupun 1 darab 10 kuasa -2. Boleh Okey, next nombor 8 Rajah 4.18 menunjukkan perubahan fasa apabila 4 kilogram ais ditukar kepada wap. Ni ais lagi. Okey. Yang ni takak beku ais. Takak beku air mendidih pada 100 darjah Celsius. Okey, lepas tu tukar kepada steam. H1, 2, 3 dan 4. Kita ada 4 kat sini. Namakan tenaga haba H1 dan H2 yang diserap dari P ke R. Okey, dia nak tenaga. S1 tu apa? Okey, S1 kita panggil muatan haba. Okey, S1 muatan haba. Tentu. Okey, lepas tu H2. H2 tu berlaku pertukaran keadaan fizikal dah. Berpecah kepada cecair. Jadi kita panggil apa? Haba pendam? Tentu. Tentu apa? Pelakuran. Okey, pelakuran. H3 pula. Okey. Dia nak H1 dengan H2 je. Okey. H3 ni pula ialah H3 kat mana? H3 okey, H3 haba pendam tentu sajalah. H4 ni haba pendam tentu penguapan. Okey, B berikan satu sebab mengapa suhu Q dan R adalah tetap. Sebab apa malar? Walaupun haba dibekalkan. Macam graf ni lah. Sebab apa malar? Memutuskan ikatan antara molekul Ya, air. betul. Jawapan sama. Memutuskan ikatan antara molekul air. Okey, kira tenaga haba H3 yang diserap daripada R ke S. Okey, H3 M sama dengan MC theta. Okey, MC theta. H3 kita ada 4 kilogram air. C air berapa? Diberi C air 4,200. Okey, diberi kat sini C 4,200. Okey, darab suhu. Suhu pada masa ini ialah 100, 0 ke 100. Cuba darab berapa nilai dia. Tenaga haba yang diserap. 4 darab 4,200 darab 100. Dapat? Ya. Dapat tak 1.68 darab 10 kuasa 6? 1.8. Oh. Okey, boleh Okey, tu jawapan dia. Ada nak tanya? Tak ada. Okay. Okey, next dikira tenaga haba H4 pula. Okey, H4 tu haba pendam tentu penguapan. Dia dah bagi L kat sini. Jadi rumus dia S sama dengan ML. L kat sini V. Kalau macam tadi, kalau melibatkan pelakuran, tu F kat sini. So, masuk nilai GSM dia bagi 4. Okey, darab je. 2.26 darab 10 kuasa 6. So, awak akan dapat berapa nilai dia? 4 darab 2.26 darab 10 kuasa 6. Dapat apa? Dapat tak 9.04? 904.004 UT. Okey, darab 10 kuasa 6, cur lah. 9.04 darab 10 kuasa 6 cur. Okey, E pada darjah 4.18, lakarkan graf suhu melawan masa untuk menunjukkan perubahan keadaan fasa daripada P kepada T. Okey, dia suruh step-step dia. Okey, step kat sini beku. Okey. Ni adalah P. P ni dalam keadaan pepejah lah. Okey, lepas tu Q ke R. Sini pepejah dan cecair. Okey, ni suhu malar.
Okey, naik sini A ke S. S ni dalam keadaan cecair. Okey, satu keadaan. Kalau situasi sini semuanya satu keadaan. Kalau mala semuanya dua keadaan cecair. Okey, S ke T. Jadi S ke T dua keadaan juga iaitu cecair campur gas. Okey, itu graf dia. Kalau graf daripada peleburan, okey, daripada atas turun ke bawah lah. Okey, start daripada atas, turun. Gitulah. Okey, ada nak tanya 4.18? Boleh. Okey, boleh 4.19 darjah 4.191 menunjukkan 15 cm turus udara terperangkap di dalam sebuah tiub kaca oleh 3 cm turus merkuri pada suhu 27 darjah Celsius. Kemudian tiub kaca itu diterbalikkan. Macam ni. Seperti dalam darjah 4.192. Berapakah tekanan udara yang terperangkap di dalam tiub kaca dalam darjah 4.191? Okey, berapakah nilai merkuri? Berapa nilai basic dia? 76 cm merkuri lah. Okey, itu nilai tekanan udara yang terperangkap. Hitung tekanan udara yang terperangkap di dalam tiub kaca dalam darjah 4.19. Okey, dia suruh kira tekanan. Okey, nak kira tekanan kita ada kat sini nak cari nilai L. Jadi 76 kita tolak dengan 3. So kita akan dapat 73 cm merkuri. Okey, itu tekanan yang disepakati dalam tiub kaca pada darjah 4.192. Kita nak cari nilai L ni. Boleh? Boleh. Okey, C pula tentukan panjang turus udara dalam darjah. Dia nak L ni panjang. Tadi soalan dia nak apa? Tekanan. Okey, tekanan awak tolak saja. Sekarang ni nak berapa cm? Panjang pula. Okey. Panjang nak guna rumus apa? Hukum apa yang terlibat ni? Hukum gas. Jam. Yang melibatkan P dengan V. Bukan P G. dengan T. No. P dengan V. P1, V1 sama Boy. dengan P2, V2. Hukum Boy. Okey. Jadi kita masukkan P1, kita ada V ni kita tukar kepada L. Panjang, kita nak panjang. P2, L2. Okey. Jadi P76 darab L yang kat sini L ni. Okey, 15. Nak cari L2. Okey. P2 ialah 73 lah. Ambil yang ni. Darab dengan L2 yang kita nak cari. Jadi berapakah nilai L2? Berapakah panjang ni? 15.61. Okey, 15.61 something tak? Satu berapa? 61 je. 61 maksudnya 62 lah. 62 cm. Okey, ni adalah hukum Charles hukum Boy. Boy. Hukum gas dia hukum Boy. P1 V1 sama dengan P2 V2. Jika suhu tiub kaca dalam darjah 4.19 ni suhu pula, dia terlibat dengan suhu. Hukum lain pula. 50 darjah Celsius. Hitung panjang turus tersebut. Okey, hukum V1 melawan T1 sama dengan V2 T2. Hukum apa? Okey. Ya ke hukum G? Hukum? Charles. Okey, so masuk nilai V ni kita ada gantikan dengan L. L1 per T1 sama dengan L2 per T2. So masuklah nilai 15 per 273 campur 27. Okey, sama dengan 12
bahagi 273 campur 20. Sorry, 12 pula. 2. 2 yang nak cari. Okey. Jadi kena tukarkan T ni dalam Kelvin. Kena tukarkan dalam Kelvin. So berapakah nilai L2? Ya. Yang ni campur 27, 10, 300. Yang ni pula 293. Jadi 15 darab 293 bahagi dengan 300. 14.65. Dapat? 14.65. 14.65. Orang yang dapat sama ke? 15 darab 293 bahagi 300. Jawapan teacher 16.15. Sudah. Tak tak? 15 darab sorry. 273 campur 50 Comel. Bukan 20. Sini error. 3, 7 campur 5? 12. 323. 15 darab 323 bahagi dengan 300. Dapat 16.15. Eh, 273 campur 50, 323. Boleh? Ya, 15 darab 323 bahagi 300. jawapannya? 16.15. Okey, baik. Nyatakan hukum gas yang terlibat. Okey, dah ada tadi. Yang pertama ni adalah hukum Gay. Boy. Mana hukum? Boy. Hukum Boy. Yang kedua hukum Charles. Charles. Okey. 4.20 1 darajah 4.202 menunjukkan gas yang terperangkap sedang dipanaskan di dalam ruang tertutup. Okey. Nyatakan unit SI bagi suhu. Kelvin. Okey, Kelvin. Berdasarkan darjah 4.201 dengan 4.202, bandingkan isi padu gas yang terperangkap. Yang mana banyak isi padu? 4.20. Banyak Satu ke lagi. dua? Dua tak? Lebih Dua besar banyak. daripada 4.201. Bandingkan suhu 20 dengan 40. 4.201 lebih besar daripada ni 40, ni 70 ke 80 ni? 40 dengan 70. 70 tak? Okey. 4.201 lebih kecil daripada 4.202 ataupun 4.202 lebih besar daripada 4.201. Bandingkan tekanan. 4.201 lebih tinggi. Tekanan dia sama. Tekanan dia sama. Apa gitu? Memanglah tekanan kan objek kan sama apabila di konsep. Ada soalan sebelum ni. Tu you tekan. Menunjukkan gas yang terperangkap sedang dipanaskan dalam ruang yang tertutup. Okey. Kita menggunakan suhu sumber haba yang sama dipanaskan. Bandingkan tekanan yang dikenakan ke atas ombor. Tekanan ni. Tekanan atmosfera tu. Tekanan atmosfera tu sama. Okey. Okey. Nyatakan hubungan antara isi padu dan suhu gas. Kadar langsung. Okey, berkadar langsung apabila suhu bertambah. Tambah juga. Okey, isi padu bertambah lah. Nampakan hukum gas? Hukum apa ni? V dengan T. Hukum Tekanan. Charles. V dengan T lah. Isi padu dengan suhu. Ni isi padu dalam ni. Ni suhu. Hukum Charles. Okey. Okey. Plus gas dengan isi padu 35 meter padu pada suhu 40. Yang ni kena tukarkan kepada Kelvin. Campur 273.
313. Dipanaskan pada tekanan tetap. Kirakan isi padu gas apabila suhu mencapai 70. 70 campur 2, 73. Okey, jadi 3, 3. 4, 3. Okey. Kirakan isi padu gas. Okey, jadi V1 peti 1 sama dengan V2 peti 2. Nak V2. V1 isi padu dia berapa? 35. Bahagi 313. Sama dengan V2 nak cari bahagi dengan 343. Berapa dapat? 35 darab 343 bahagi 213. Hah? 35 darab 343 bahagi 313. 35 darab 343 bahagi 313. Dapat 38. 38.35. Dapat tak? Dapat. Beres. 343. Okay, 38.35. Unit dia meter padu lah. Okey. Beres. Ada nak tanya soalan Boleh. 4.1 sampai 4.20. Bab haba. Okay. Unit dia. Unit meter padu.